Assalamualaikum. Nadia, mula kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Dr. Ustaz Ahmad Baharudin bin Romli, Pegawai Psikologi, Politeknik Bagan Datuk. Yang berusaha Nur Kayati binti Basir, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Am Politeknik Perdiksin. Para pensyarah dan kaki tangan Politeknik Bagan Datuk yang sudi turut hadir serta rakan-rakan mahasiswa Politeknik Bagan Datuk. Bersyukur kehadrat ilahi kerana kita bersama-sama dapat berkumpul untuk menjayakan program webinar Women Talk kerana dirimu amat berharga yang berlangsung pada pagi ini. Penceramah kita pada pagi ini ialah Nur Kayati binti Basir. Beliau merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Am Politeknik Perdiksin. Beliau berasal dari Bagan Datuk. Status beliau ialah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Beliau pernah berkhidmat di Politeknik Ungkoma dari tahun 2006 sehingga 2020. Beliau juga pernah berkhidmat di Politeknik Kuching Sarawak dari tahun 2020 sehingga tahun 2022. Beliau juga pernah berkhidmat di Politeknik Perdiksin dari tahun 2022 sehinggalah sekarang. Beliau berkhidmat dalam bidang pendidikan Islam. Latar belakang pendidikan beliau ialah mempunyai degree pendidikan Islam UM dan Master Pendidikan Islam di UKM. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Ustaz Ahmad Baharudin bin Romli, Pegawai Psikologi Politeknik Bagan Datuk untuk menyampaikan ucapan azan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudari moderator Nadia, yang dihormati penceramah kita pada pagi ini, Ustazah Nur Kayati binti Basir. Terusnya saya tengok kat situ ramai kawan-kawan pensyarah Politeknik Bagan Datuk yang sertai webinar ni. Antaranya saya nampak tadi Puan Hatini ada, Puan Haslinda, Puan Jiwita dan beberapa lagi rakan-rakan pensyarah pentadbir. Dan ramai juga pelajar-pelajar yang berkesempatan untuk hadir pada pagi ini. Dan seterusnya semua yang ada di sinilah. Jadi pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Nur Kayati, jauh datang ni di pantai tu, Port Dickson. Saya sudi meluangkan masa untuk makluman peserta-peserta sekalian. Ini macam kakak saya lah. Di Politeknik Ungkoma dulu kami pernah sekali, dan alhamdulillah hari ini kita panggil, kita jemput orang yang tepat lah untuk menyampaikan sedikit pengisian berkenaan dengan wanita. Jadi tuan-tuan perempuan, pelajar yang kasih Allah sekalian, program ini dirangka khusus untuk pelajar dan kaki tangan perempuan, wanita khususnya. Antaranya ialah tujuannya untuk kita memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga maruah dan harga diri.
Jadi itu ialah fokus utama kita lah. Dan dalam masa yang sama juga kita merancang untuk mengukuhkan lagi kefahaman dalam kalangan warga Politeknik Bagan Datuk ini tentang potensi yang ada dalam diri khususnya dalam kalangan wanita untuk terus berdaya dalam hidup. Jadi saya mewakili bahagia pengarah Politeknik Bagan Datuk mengucapkan berharap semoga program pada pagi ini berjalan lancar dan saya juga mewakili pihak pengurusan minta maaf kerana saya sendiri sekarang ni ada lawatan di tapak di kampus tetap. Jadi mungkin tak dapat berikan sepenuh komitmen untuk program ini. Cuma saya yakin dan percaya pelajar yang menguruskan antaranya adalah Rakan Pertutup Islam dan Majlis Perwakilan Pelajar MTP Politeknik Bagan Datuk dapat memanfaatkan program ini untuk melatih kepimpinan dan seterusnya menerima ilmu yang dikongsikan oleh penceramah kita pada pagi ini. Jadi sekian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Ustaz Ahmad Baharudin bin Romli di atas ucapan sebentar tadi. Pada hadirin yang dikasihi sekalian, bagi menghayati program ini, majlis diteruskan dengan sesi ceramah dari penceramah jemputan kita pada hari ini. Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Am Politeknik Port Dickson, Puan Nurkayati binti Basir, untuk menyampaikan ucapan sepenuh webinar Women Talk kerana dirimu amat berharga. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Boleh dengar suara saya clear ke? Dengar tak suara? Dengar ya? Okey, baik. Sebab senyap je kan, takut saya cakap seorang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang saya hormati, Yang Berusaha Dr. Ustaz Ammar Badruddin, Pegawai Psikologi Politeknik Bagan Datuk, para pensyarah sama ada lelaki ataupun wanita ya, kemudian para pelajar yang saya kasihi sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Politeknik Bagan Datuk kerana atas jemputan ini. Saya kira ini satu satu amanah yang besarlah pada saya ya, walaupun ialah nak menyampaikan sesuatu yang saya kira bukanlah sesuatu yang mudah untuk disebut ya, tajuknya pun agak saya kira menarik tetapi sangat berkait rapatlah dengan kita semua sebagai wanita hari ini ya. Okey, sebelum saya pergi jauh, Poli Bagan Datuk ni sebenarnya saya kalau kampus yang baru tu saya selalu lalulah kalau balik kampung. Dekatlah sangat dengan rumah mak saya ya. Tak tahulah mungkin satu masa nanti berpindah ke situ ke, wallahu alam, tak tahu aturan Allah Taala, tetapi dan sekarang ni tempoh bercuti cuti semester, dan saya rasa pelajar-pelajar juga bersiaran dari rumah masing-masing lah kot ya. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi webinar pada pagi ini. Okey, sekejap ya, saya share screen dulu. Okey, boleh nampak tak saya punya slide saya? Nampak tak? Pelajar-pelajar nampak? Boleh nampak? Okey. Boleh ya? Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair ya karim. Ya. Okey, baiklah ya. Berdebar je sebenarnya saya ni nak sharing ni walaupun majoritinya adalah pelajar, tetapi ada juga ya tadi Ustaz Ammar ada sebut dalam kalangan peserta hari ini adalah staff-staff juga ya. Jadi apa yang saya akan kongsikan pada pagi ini sebenarnya bukanlah bersifat nak mengajar, tetapi orang kata berkongsi sedikit pengalaman berkongsi sedikit apa yang diperhatikan, apa yang dapat kita observe yang berlaku di sekeliling kita pada masa sekarang ya. Jadi nanti kita nak sembang dua hala jugalah ya, walaupun secara webinar ni secara maya, tetapi harapnya nanti adalah aktiviti yang saya nak buat nanti, harapnya pelajar boleh take part lah. Okay, baik ya. Kita punya points perbincangan kita pada pagi ini adalah berkisarkan kepada perkara berikut ya. Kita buat sedikit ice breaking sekejap lagi, kemudian kita nak melihat bagaimana Islam meletakkan kedudukan wanita itu ya. Bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam itu sendiri, dan saya kira kalau saya juga difahamkan ada pelajaran Muslim yang turut serta, mungkin agama lain juga meletakkan kedudukan wanita tu di tempat yang tertentu ya. Okey, kemudian seterusnya kita nak melihat bersesuaian dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu wanita dirimu amat berharga. Jadi kat situ kita nak lihat apakah apa yang signifikannya berharga di situ jadi kita nak lihat apakah value ataupun nilai menjadi seorang wanita itu dan seterusnya yang terakhir mungkin saya ingin titipkanlah kata-kata nasihat daripada seorang kalau dengan pelajar ni saya boleh kata kakak kot kakak ke kakak muda sangat kot makcik tua sangat macam kakak lah kot kakak kepada adik-adik sebagai pesanan sebagai orang kata titipan apa yang perlu kita persiapkan diri sebagai wanita dalam konteks hari ini, dan anda semua bakal menjadi kalau hari ini anda digelar sebagai remaja tapi suatu masa nanti anda juga adalah wanita, ibu, isteri dan sebagainya. Jadi di situ ada titipan sedikit nasihat lah untuk dikongsikan. Okey, baik. Baik ya. Okey, kita buat ice breaking sekejap. Okey, kita tengok dulu apa yang anda lihat di depan ni. Okey, kalau saya duduk dekat Port Dickson ni, hari-hari saya tengok benda ni. Ni satu pantai yang cukup indah kalau kita lihat. Okey, saya nak tanya sebab saya tak nak cakap sorang-sorang. Okey, kejap saya kita panggil nama lah speed. Siapa yang bertuah? Okey. Okey, Kita Lashmi. Ada tak? Ada tak dalam ni? Ada tak? Ada tak? Kita Lashmi. Ada tak? Hello? Aduh. Ada tak orangnya? Tak ada suara ke saya dah terkeluar ni? Kejap Tak ada Ustazah. tak ada. Masuk lagi. Ingatkan saya terkeluar sebab semua senyap. Okey, kejap Okey, tak masuk lagi. Okey, baik kita putar lagi orang lain pula. Okey. Siapakah yang bertuah kerana dirimu berharga? Syafia. Ada tak Syafia? Syafia ada? Ada tak? Syafia tak ada juga? Okey, tak apa. Okey, kita putar lagi. Siapa yang bertuah lagi? Jangan takut. Saya bukan nak tanya soalan susah-susah, soalan exam. Okey. Sofia. Sofia. Siapa? Ada tak Sofia dalam ni? Sofia? Tak ada juga?
Baik, tak ada juga. Okey, tak apa. Kita lagi sekali. Kalau tak ada juga, kita pilih nama yang ada dalam list participant ni. Okey. Siapa? Izati. Ada tak Izati? Izati. Izati pun tak ada. Ustazah. Ada? Okey. Izati, anda bertuah kerana dirimu amat berharga. Okey ya. Izati, dah makan dah? Ada. Dah, Alhamdulillah. Okey, Izati. Cuba tengok gambar ni. Kamu teringin nak pergi tempat macam ni? Ini. Teringin. Okey. Teringin kan? Okey. Cantik, luas kan? Okey. Izati, Ustazah nak tanya. Kamu kenal tak siapa kamu? Kalau saya tanya soalan siapa kamu? Kamu nak jawab apa? Saya bagi tahu nama. Nama. Okey, nama sebagai pengenalan diri. Okey, baik. Okey. Kalau saya tanya lagi, apa tujuan kamu? Apa tujuan kamu hidup kat dunia ni? Okey. So, Tak pernah orang tanya saya soalan macam ni Ustazah. Hari ni baru orang tanya Ustazah. Apa tujuan kamu hidup kan? Soalan macam ni. Soalan power kan? Apa? Alah, kalau bahasa mudahnya kita kata, ke mana, apa maksudnya, kamu hidup kat dunia ni untuk apa? Macam itulah sebenarnya. Soalan mudah ni kan? untuk berbakti untuk berbakti dekat orang tua, beribadah. Beribadah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Okey, bagus. Dan satu lagi soalan. Ke mana kesudahan kita nanti ya akhirnya? Izati. Mana kesudahan maksudnya? Pengakhiran kita tu kat mana agaknya nanti kita ni? Akhiran. Kalau saya, akhirannya maksudnya macam mana Ustazah? Tak apa, dia tak ada skema jawapan. Awak jawab je. Pengakhiran kita ni kat mana? Ataupun awak sendirilah awak rasa climax hujungnya kehidupan awak tu kat mana? Apa? Mana kesudahan saya? Mana? 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 Apa yang kamu nak capai dalam hidup kamu? Yang paling tertinggi lah, orang kata cita-cita tertinggi kamu, apa yang kamu nak capai? Saya nak jadi cikgu. Oh, nak jadi cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey. So, okey, terima kasih Izati kerana memberikan saya jawapan yang baik. Okey, kita seorang lagi. Kita nak tengok seorang lagi. Okey, baik. Kita spin lagi. Siapakah yang bertuah? Okey, daripada tadi dia pergi kat Sofia ya. Ada kat Sofia? Sofia tak ada Tadi dah panggil tak ada. Okey, tak apa, kita pusing sekali lagi. Nama Sofia ni famous. Okey, sebelah Izati pula. Maya, ada tak Maya? Ada Maya? Ada tak Maya? Ada saya. Ada Maya. Okey Maya. Maya dah makan? Maya dah makan? Maya dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Okey, Maya, kalau orang tanya kamu kan, siapa kamu? Siapa kamu? Kamu nak jawab apa? Saya kalau jumpa orang akan bagi tahu nama lah. Tak bagi Itu je lah. bagi tahu umur. Asal mana. Okey lah, maknanya tentang diri kita lah kan? Nama. Okey, baik. Okey. Apa yang kamu hidup kat dunia ni, kamu apa tujuan hidup kamu? Apa matlamat hidup kamu? Kalau sebagai seorang Islam, kita nak menjadi amal ibadat, jadi amal-amal untuk masuk syurga lah. Kalau sebagai seorang perempuan ataupun apa orang kata, lebih kepada seorang manusia, lebih kepada buat baik ataupun menjadi seorang yang berkejaya.
Okey, betul. Okey, baik. Dan apa kesudahan, ke mana kesudahan hidup kamu, yang kamu rasa kamu nak tuju ke mana akhirnya hidup kamu? Tujuan hidup saya, kalau dari dulu saya nak jadi seorang yang berguna atau saya boleh bahagiakan keluarga saya. Kalau daripada kerjaya, insyaAllah jadi masih tak dapat Masih lagi. mencari-cari. Masih mencari-cari. Masih mencari-cari aku nak jadi apa nanti ni apa belajar ya. Okey, itu memang benda biasa. Apa yang kita belajar hari ni pun belum tentu lagi kita akan jadi macam mana apa yang kita belajar hari ni kan, betul tak? Betul. Okey, baik. Betul, Terima Ustazah. kasih. Okey, baik. Terima Ustazah. kasih. Okey. Okey, kita balik kepada persoalan ni. Bila kita tengok kepada kenali diri ni, kadang-kadang kita tak pernah jangka pun. Kita tak pernah tanya pun diri kita, siapa aku sebenarnya? Ya? Apa tujuan hidup aku kat muka bumi Allah ni kan? Dan ke mana aku nak pergi, ke mana hala tuju aku, pengakhiran hidup aku nanti kan? Dan mungkin ada jawapan dan mungkin kita tak ada jawapan dan mungkin jawapan tu kita pun tak pasti betul ke tidak kan? Ya. Bila kita ditanya siapa kita, betul lah kita kenalkan diri kita tu of course lah kan. Tetapi kita ni bila kita siapakah kita? Kita adalah hamba kepada Tuhan kita, pencipta kita. Semua kita ni adalah hamba. Baik kita ni Perdana Menteri ke, baik kita ni pensyarah ke, baik kita ni pelajar ke, kita semua ni adalah hamba. Dalam masa yang sama kita juga adalah khalifah. Khalifah, pemimpin. Hamba tu sifatnya merendah diri, sifatnya tawaduk, mengikut, taat. Dalam masa yang sama kita juga memikul tanggungjawab sebagai khalifah, iaitu pemimpin. Pemimpin tu sifatnya mengetuai, menjalankan tanggungjawab, memimpin kan. So kita kena galas dua tanggungjawab ni. Bila tanya siapa kita, kita adalah hamba dan khalifah kepada Allah Subhanahu Taala, kepada Tuhan pencipta kita. Okey. Dan bila ditanya apa tujuan hidup kita? Apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup ni macam-macam. Ada yang kata saya nak jadi anak yang soleh, saya nak kaya, saya nak itu, saya nak ini. Betul. Itu adalah tujuan hidup kita. Tapi sebenar-benarnya tujuan hidup kita ni adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari redha Allah ataupun melakukan sesuatu yang diredai oleh Allah. Itulah tujuan hidup kita. Dan ke mana kesudahan hidup kita? Akhirnya nanti kita semuanya akan bertemu kembali pencipta kita. Kita semua ni akan menemui kematian dan kita akan dihidupkan semula di akhirat sana dan penghujung hidup kita adalah akhirat. Okay, itu sekadar sajalah brainstorming sembang-sembang pagi ya. Okey, baik. Kita nak tengok inilah kitaran kehidupan kita sebagai manusia. Kalau dalam konteks kita wanita seperti tajuk perbincangan kita hari ini. Okey, kita ni setiap daripada kita ni wanita ataupun lelaki ni kita ada 3 tarikh yang semua orang ada 3 tarikh ni tarikh apa? Yang pertama tarikh jangkaan kelahiran. Due. Kalau seorang ibu tu mengandung baru buat buku, baru daftar kandungan dengan doktor, baru buat buku buku pink kan dah ada due dah ada due, maknanya dah ada jangkaan baby tu akan lahir bila. Kita semua ni dah ada tarikh jangkaan dilahirkan. Malah bagi setengah wanita tu kalau dia memilih untuk bersalin secara caesar ataupun bersalin secara operation dia boleh booking pula tarikh yang dia suka. Contohnya 1 bulan 1 2011 contoh kan. Sebab itu tarikh operation kan. Maksudnya kalau tak ada apa-apa aral, tak ada apa-apa komplikasi sebelum tarikh tersebut, maka tarikh yang kita rancang tu kita boleh bersalin time tu. Okey. Itu tarikh jangkaan kelahiran. Ya. Orang sekarang sukalah kalau yang bersalin caesar tu sukalah pilih tarikh yang cantik kan. Ya. Kemudian tarikh kelahiran sebenar, dan tarikh kelahiran sebenar kita pun kita dapat ketahui sebab tu semua orang ada sijil kelahiran. Walaupun mungkin kita lahir sebenar tu awal 2 minggu ke, lewat 2 minggu ke, tapi tarikh lahir semua orang ada. Semua orang ada tarikh lahir. Hatta
semualah kecuali nenek-nenek kita dulu, nyonya-nyonya kita dulu, dia orang pun ada tarikh lahir. Cuma dulu-dulu tak ada dokumentasi yang baik lah macam sekarang kan. Dulu mungkin tak buat surat beranak dan sebagainya. So tarikh yang ada dekat dokumen nenek moyang kita tu mungkin ada yang tepat, ada yang tak tepat kan. Okey, satu lagi tarikh yang penting juga adalah tarikh kematian. Tarikh kematian ni kita tak tahu kita tak tahu bila. Tak ada siapa pun akan tahu bila hanya Allah yang mengetahui tarikh kematian kita. Kita ni kalau tak boleh rancang macam tarikh lahir. Tarikh lahir kita boleh rancang, kita boleh anggarkan, tapi tarikh kematian tidak mengira usia muda atau tua, semua itu akan berlaku. Dan itulah sebenarnya permulaan dan pengakhiran kehidupan kita. Di mana permulaan kehidupan kita biasanya akan dinanti-nantikan oleh semua orang. Contohnya ibu yang mengandungkan, ayah kita pun ternanti-nanti, adik-beradik kita, keluarga kita semualah begitu betapa gembiranya menantikan kelahiran manakala pengakhiran kehidupan kita, kepulangan kita pada pencipta, itu adalah satu tarikh yang sangat ditakuti, satu keadaan yang sangat ditakuti walaupun kita rasa kita macam dah bersedia kita cuba tanya orang kat dunia ni, mana ada orang sebut awak dah bersedia nak mati? Ya, saya dah bersedia untuk mati. Kan? Tak ada. Walaupun mungkin dia tu kita tengok dah, ya Allah, tawaduknya, solehnya, amal solehnya dah banyak, tak tinggal solat sunat apa semua tak tinggal kan. Tapi belum tentu semua orang akan bila ditanya soal kematian semua tidak bersedia untuk menghadapi kematian walaupun itu adalah kepastian jadi kita tengok gambar kita ni kan baby yang comel ni kan semua pernah melalui proses ini daripada baby, kanak-kanak, remaja macam kamu sekarang, kemudian dewasa sikit, kemudian kita melalui ke fasa penuaan itulah kitaran hidup manusia dan khususnya kitalah wanita Okey, baik seterusnya. Okey, kita ada soalan sikit tentang di Malaysia. Saya nak tanya, populasi jantina di Malaysia siapa sebenarnya yang paling ramai, lelaki atau perempuan? Siapa nak jawab volunteer? Siapa yang boleh bagi jawapan kat saya? Lelaki atau perempuan yang lebih ramai kat Malaysia ni? Nak Google pun boleh juga. Okey, selalu kita katakan perempuan lebih ramai. So, lelaki ke perempuan yang lebih ramai kat dunia ni? Okey? Nak spin juga ke? Nak spin juga? Kita spin lah. Semua orang tak nak jawab kan? Kita spin. Okey, siapakah yang bertuah? Syahira. Syahira, siapa ada tak Syahira dalam ni? Siapa lelaki ke perempuan yang statistik yang tertinggi di Malaysia? Ada tak Syahira? Syahira tak ada Okey, Syahira tak ada. Kita tengok partisipan lah. Okey, Syahira tak ada. Kita. Ada tak kita? Kita? Ada tak? Tak ada juga. Ila, ada tak Ila? Chat, kenapa ada warna? Boleh siapa-siapa minta Ustazah tengok kat chat ni, saya tak ada audio speaker nak cakap. Okey. Ada dah jawapan ni. Wanita, lelaki, wanita. Dunia, perempuan. Malaysia, lelaki. Okey, baik. Okey. Baik. Ada yang jawab lelaki, ada yang jawab perempuan. Sebenarnya kalau kita selalu dengar fakta macam perempuan. Tetapi, siapakah yang menerajui statistik di Malaysia ni, lelaki atau perempuan? Jom sama-sama kita dengarkan sedikit petikan daripada Ustazah Isfadiah. Okey. Boleh dengar tak? Suara tadi yang saya pasangkan, yang saya onkan tadi? Audio dia, ada dengar tak? Hello? Ada dengar tak tadi? Audio yang saya pasang sekejap tadi, ada dengar tak suaranya? Saya takut tak dengar. Dengar tak? Tak dengar. Kan tak dengar. Kejap kat mana nak setting Kejap saya stop sharing jap. Application. Okay. Alright.
Saya share. Ada dengar tak? Ada dengar tak? Kejap. Dengar tak? Tak dengar juga. Tak dengar ke? Boleh siapa yang mic je okey boleh cakap tak? Ni kalau chat ni dia kata tak dengar. Tak dengar juga. Dengar tak tadi? Saya share tadi. Kejap. Tak boleh Ada dengar dengar? Ustazah. Ya, dengar tak? Tak boleh. Tak dengar Tak dengar. juga. Kat mana nak share dia punya audio ni? Siapa yang tahu kalau Webex ni saya tak biasa. Ada beberapa video lagi saya nak share nanti ni. Siapa tahu kat mana button saya nak share? Kat mana nak share ni? Saya dah tekan share. Saya stop sharing jap. Promotion image. Oh, okay, sekejap Saya try sekali lagi. Alamak. Kita berganda Ada dengar tak? Kami kini sedang berada di Dia pergi cari internet tu. Boleh dengar Ustazah. Tak dengar? Dah boleh dengar dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kejap Okey, kita nak tahu tadi statistik siapa yang menjuarai di Malaysia ni, lelaki atau perempuan. Dia tengok, betul lah lelaki 16 juta. Okey, sekali lagi. 16 juta. Ramai. Yang arkitek ke, mungkin lah tu. Ramai lelaki. Baru ramai pensyarah-pensyarah lelaki. Nak tanya sikit satu lagi. Di Malaysia ni ramai lelaki ke ramai perempuan? Salah Kak. Yang tu je Kak salah. Ramai lelaki lagi. Perempuan 15 juta, lelaki 16 juta. Tulis Kak, tulis. Sebab apa? Sebab boleh dapat point. Balik-balik ni cakap bang. Ustazah Isfadia cakap, dalam Malaysia ini, lelaki lebih ramai bang. Biar dia pergi cari internet tu. Dia tengok, betul lah lelaki 16 juta. Perempuan 15 juta je. Lepas tu sambung Kak. Siapa yang patut kahwin lebih? Lelaki ke perempuan? Saja lah gurau. Siapa yang patut kahwin lebih bang? I ke you? Ish, ni menentang syariat lah pula. Saja je kita nak ni. Tuan-tuan perempuan, betul. Saya pernah cakap benda ni dan ada orang sebut, Ustazah, yang 1 juta lebih tu dia daripada Bangla, Ustazah. Abang Bangla, Abang Indon, tak kira lah. Kan? Yang di Malaysia ini sebenarnya ramai lelaki. Dan unjuran telah dibuat sehingga tahun 2080. Dan mereka mendapati tetap lelaki menjuarai bilangan populasi rakyat di Malaysia. Dia buat juga statistik kelahiran bayi. Bayi lelaki lebih ramai daripada bayi perempuan. Ini maksudnya tak termasuk Abang Bangla dengan Abang Indon lah tu. Kan? Itu populasi confirm warga Malaysia. Okey, baik Stop sharing. Okey. So, kita dah dapat jawapan tadi kan? Kalau di Malaysia, lelaki yang lebih mendominasi perempuan. Statistik kalau itu yang Ustazah Isfadia cakap tadi tu dari sekitar tahun 2019. Tapi saya dah check sekitar tahun yang latest ni pun masih lelaki menjuarai bilangan berbanding perempuan dalam kira dalam 17 juta macam tu. Boleh check balik lah kalau saya tersilap boleh check balik. Tetapi lelaki lah lebih ramai. Jadi sebenarnya populasi ini memberi kita satu kita kata satu kita kata apa signal betapa walaupun lelaki yang ramai tetapi yang melahirkan lelaki itu adalah wanita. Jadi macam mana sekalipun peranan wanita ada di situ
betapa pentingnya peranan wanita, bagaimana nak membentuk jumlah populasi lelaki ini, yang kita kata lelaki ini nanti akan menjadi ketua keluarga, yang akan membina institusi kekeluargaan, yang akan membina institusi masyarakat dan seterusnya. Betapa pentingnya wanita itu berperanan. Okey, baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat perbincangan kita yang kedua adalah berkaitan dengan kedudukan wanita dalam Islam. Bagaimana Islam meletakkan wanita itu, ya. Okey. Kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Saya rasa ini adalah hadis yang cukup familiar, cukup famous. Ya. Saya rasa boleh memang hafal lah. Dalam kalangan pelajar pun saya yakin ada yang dah hafal. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita fahami daripada maksud wanita solehah di sini? Adakah wanita solehah ni tertumpu kepada solehah yang disebut di situ adalah isteri yang solehah kah? Ya. Okey, menurut Imam Al-Qurtubi, dia menjelaskan makna wanita yang solehah dalam hadis tersebut adalah wanita yang mempunyai ciri-ciri ini, ya. Yang pertama, menggembirakan suami apabila dilihat. Yang kedua, mentaati suami apabila disuruh. Dan yang ketiga, memelihara kehormatan suaminya apabila ketiadaannya pada diri dan juga hartanya. Maksudnya bila ketiadaan suaminya, dia boleh menjaga diri dan marahnya serta menjaga harta suaminya. Itu 3 ciri wanita solehah ini nyatakan mengikut pendapat Imam Al-Qurtubi. Tetapi kalau kita rujuk kepada kupasan-kupasan hadis ini, ia juga menyatakan 3 perkara inilah, ya. Walau bagaimanapun, yang nak kita highlightkan di sini, mungkin ada yang terfikir, ada antara kita, alah ustazah, kami belum kahwin lagi ustazah. Tapi hadis ini sebenarnya tidak spesifik kepada isteri. Wanita itu tidak spesifik kepada isteri. Malah maksud wanita di sini ialah seseorang yang memiliki agama ataupun seseorang yang mengamalkan agamanya dan memiliki maruah serta adab untuk menjadikan agama itu sebagai petunjuk dalam segala perkara. Maksudnya wanita yang solehah di sini adalah wanita-wanita yang menjadikan yang meletakkan agama itu di tempat yang tertinggi, mementingkan agama. Wanita-wanita yang menghayati pegangan agamanya dalam kehidupan dia. Kerana apa? Agama itu adalah sebagai petunjuk, sebagai pendorong, sebagai benteng, asas kepada bagaimana menjalani kehidupan. Itu maksudnya sini. Jadi kalau kita tengok huraian tersebut bersesuaian dengan dalam konteks kita hari ini, anda sebagai seorang remaja yang belum berkahwin pun kita fahami bahawa wanita, perempuan, pelajar, wanita ke apa saja yang bergelar perempuan lah, yang bergelar Anisa ini adalah yang dikatakan yang solehah, yang baik ini adalah yang menjadikan agama itu sebagai panduan kehidupannya. Okey, meletakkan agama itu sebagai way of life, kita kata cara hidup. Okey, baik. Okey, tadi kita nyatakan kan apakah kedudukan wanita dalam Islam, ya. Jadi di sini ada 5 bukti bagaimana Islam memuliakan wanita itu daripada perbincangan hadis-hadis. Hadis yang pertama, Nabi SAW memerintahkan supaya berbuat baik kepada wanita. Ini satu pengiktirafan sebenarnya, ya. Orang perempuan ni kita kena buat baik, tak boleh aniaya dia, tak boleh apa kita kata hina dia, tak boleh berkotak-katikkan dia, mainkan perasaan dia. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, berlaku baiklah kepada wanita kerana sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk, dan bahagian tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang pada bahagian yang paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka ia akan patah, dan jika dibiarkan ia akan bengkok. Oleh itu bersikap baiklah kepada wanita. Maknanya kat sini kita boleh lihat kita ni tulang rusuk, maknanya kita ni adalah daripada part yang
part yang very sensitif lah maksudnya. Sangat kena berhati-hati. Kalau nak betulkan dia tu kena berhati-hati. Wanita tu kalau nak ditegur, nak dibetulkan, kena dengan cara yang betul. Kena dengan kaedah yang terbaik. Tak boleh main sembrono je kan, main hantam promo je kan, dengan kekerasan atau sebagainya. Itu pesanan Nabi kepada kita. Itu bagaimana Nabi ataupun Islam meletakkan wanita itu di kedudukan yang terbaik. Wanita itu bukan untuk dikasari, untuk dihina dan untuk diperkotak-katikkan. Kalau kita lihat hari ini isu-isu yang berlaku di sekitar Palestin, hari ini bagaimana Palestin sedang menghadapi satu saat genting, malah kita sangat rasa terkesan sebab yang mangsa pembedilan senjata tu antaranya adalah kaum wanita, kanak-kanak kecil, kanak-kanak perempuan, dibunuh, dibom sesuka hati. Ini adalah satu perkara yang cukup mengayat hati. Sedangkan Islam memelihara wanita ini supaya untuk dijaga, diletakkan kedudukannya yang baik sekali. Okey, seterusnya. Bukti yang kedua, larangan menyakiti wanita. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Maksudnya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah orang yang menyantuni melakukan kebaikan terhadap wanita-wanita kamu. Ini kan sebut. Maksudnya kan kita ni kalau nak jadi gentleman kan, kita jangan berlaku kasar dengan wanita. Kalau ada lelaki-lelaki di sini, kalau seorang ayah berlaku baiklah dengan anak-anaknya, berlaku baiklah dengan anak perempuannya, berlaku baiklah dengan isterinya yang paling hampir kepadanya kan. Ini larangan Nabi SAW kepada kita supaya jangan menyakiti wanita sesuka hati. Okey, seterusnya yang ketiga, bagaimana Islam meletakkan wanita. Nabi SAW menyebut ciri-ciri wanita solehah itu. Ini yang antara yang kita sebut tadi, hadis Rasulullah yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ditanya apabila baginda ditanya tentang sesuatu yang bermaksud, wahai Rasulullah, wanita yang manakah yang paling baik? Maka baginda menjawab, wanita yang menyenangkan hatinya jika dilihat oleh suaminya. Ataupun kalau dalam konteks ini kita kata tak semestinya suaminya. Kalau maknanya kita kalau tengok orang yang baik, wanita yang solehah ni, kita tengok pun sejuk je mata memandang kan. Tengok tenang je kan. Taat jika diperintah dan tidak bercanggah dengan suaminya dalam perkara yang dibenci. Sama ada kebencian itu pada dirinya atau pada harta suami. Maknanya wanita solehah ini disebut-sebut oleh Nabi adalah ada ketenangan, ada barakah di situ. Bila kita tengok, tenang. Bila dia hadir tu kita rasa macam selamat kita. Contoh macam kalau kita rasa kehadiran ibu kita kat rumah kan, contohnya, alhamdulillah mak dah balik. Alhamdulillah mak dah ada kat rumah. Berasaplah dapur kita. Adalah orang nak masak nasi, adalah orang nak panaskan lauk untuk kita, adalah. Maksudnya kita rasa kehadiran dia tu kan. Okey, seterusnya Rasulullah SAW menyantuni anak-anak perempuan. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, yang bermaksudnya, aku tidak pernah melihat orang yang paling mirip sifatnya, perilakunya dan petunjuknya dengan Rasulullah melainkan Fatimah. Sesungguhnya jika Fatimah masuk kepada Nabi SAW, maka Nabi akan berdiri dan mengucupnya dan mendudukkannya di tempat duduk baginda. Sekiranya Nabi datang ke rumah Fatimah, maka beliau akan berdiri menyambutnya dan beliau mencium baginda dan memberi tempat duduknya. Maknanya ada tolerate kat sini, each other kan, win-win situation. Bapa berlaku baik kepada anak, anak juga berlaku baik kepada bapanya. Maksudnya ini adalah perintah Rasulullah kepada kita supaya menyantuni anak-anak perempuan. Jadi kalau kita mempunyai anak perempuan yang ramai, jangan susah hati. Bila susahlah anak perempuan ni, susah nak jaga. Islam meletakkan kedudukan anak-anak perempuan ni adalah yang wajar, yang patut kita jaga, yang patut kita belai, yang patut disantuni dengan hemah. Okey, baik, seterusnya pesan Nabi lagi, bagaimana Nabi Islam meletakkan kedudukan wanita. Nabi SAW berpesan kepada kita supaya meminta para suami bersabar jika isteri beremosi. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud, pernah Nabi berada di rumah salah seorang isterinya
Lalu seorang isteri yang lain mengirimkan satu piring yang berisi makanan. Lalu isteri Nabi sedang berada di rumahnya itu memukul tangan pembantunya yang membawa piring berisi makanan tadi. Jatuhlah piring itu dan pecah. Lalu baginda Nabi mengumpulkan pecahan piring tadi dan kemudian baginda mengutip dan mengumpul makanan-makanan yang tadinya di dalam piring dan bersabda, "Ibu kamu sedang cemburu." Kemudian baginda menahan pembantu tersebut sehinggalah baginda mendatangkan piring dari milik isteri yang baginda di rumahnya dan baginda memberikan piring yang masih elok menggantikannya kepada yang telah pecah. Sedangkan piring yang pecah tadi beliau tinggalkan di dalam rumah yang memecahkannya. Faham ya hadis ni maksud? Isteri kan Nabi kan isterinya ramai ya. Datang bawa makanan di rumah isteri macam mana Nabi berada di rumah salah seorang isterinya, lalu seorang isteri yang lain mengirimkan piring yang berisi makanan datang. Nabi duduk kat rumah isteri A, ada seorang isterinya lain datang mengirimkan makanan. Kemudian isteri yang Nabi SAW sedang berada di rumahnya itu memukul tangan pembantunya. Maksudnya apa? Dia cemburulah bila pembantunya tu nak hidangkan makanan yang dibawa oleh isteri yang lainnya tadi. Rasulullah menegur pembantu tersebut, ibumu sedang dalam keadaan cemburu. Maksudnya kita ni perempuan ni memang kita ni penuh dengan emosi, tetapi wanita ni ada kekuatan luar biasa dari sudut emosi sebenarnya. Walau bagaimanapun Nabi ajar kepada kita supaya sabar dengan wanita-wanita yang kuat emosinya ni. Okey, baik. Jadi 5 petunjuk bukti ni tadi menggambarkan kepada kita Islam meletakkan kedudukan wanita di tempat yang terhebat, tempat yang baik, tempat yang tinggi. Malah kalau kita lihat surah dalam Al-Quran pun ada surah An-Nisa, surah yang menceritakan tentang perihal wanita. So tak ada surah Ar-Rijal dalam Al-Quran, tetapi ada pengkhususan surah An-Nisa. Malah dalam kalau dilihat dalam khutbah akhir, khutbah wida Rasulullah SAW juga disebut tentang wanita. Nak menceritakan bahawa begitu besar Islam menitik beratkan soal kaum hawa ni. Jadi saya nak tanya adik-adik, rasa bertuah tak jadi wanita? Rasa bertuah tak jadi wanita? Ke ada rasa lagi tak best lah jadi orang perempuan, semua benda tak boleh buat? Saya nak tanya adik-adik. Nak tanya adik-adik, macam mana? Best tak jadi wanita? Rasa beruntung tak jadi wanita? Tak dengar? Tak dengar lah. Beruntung tak jadi wanita? Kalau beruntung sebut beruntung ataupun tunjukkan thumb dalam Webex kita ni. Beruntung jadi wanita? Alhamdulillah, Ainin bersetuju. Okey, Anis bersetuju. Tunjukkan thumb, tanda setuju. Kan? Kita kena rasa beruntung dan bertuah menjadi wanita. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam, wanita ni banyaknya benda kan. Kalau nak keluar tu kan, nak outing ke kan. Tak boleh keluar macam tu je, kena pakai tudung, kena pakai handsock, kena pakai stokin kan, kena tutup aurat, tak boleh keluar togel macam tu je kan. Kalau lelaki sarung baju, sarung seluar dah boleh keluar kan. Tapi kita ni sebab kita istimewa lah tadi, kita kena banyak benda yang kita kena tutup, kena lindungi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok apakah value ataupun nilai kewanitaan kita yang dikatakan kita amat berharga tadi ya. Okey. Siapa suka yang gambar-gambar yang saya tunjuk ni? Siapa suka ni? Apa benda ni? Gambar-gambar yang saya tunjuk ni? Apa agaknya ni gambar-gambar yang saya tunjuk ni? Saya main letak je ni, saya pun tak tahu ni apa apa ni? Foundation ke? Apa? Lipstick ada lipstick. Cuba sebutkan siapa yang ada mic tu boleh onkan mic. Saya nak dengar suara. Apa yang ada kat depan ni? Comel-comel tisu ni. Makeup kan? Okey, eyeshadow ada, lagi apa? Bedak, foundation ada, apa nama ni? Blusher ada kan? Siapa yang kat sini tak suka benda-benda ni? Siapa yang tak suka benda-benda ni? Ada tak? Ada tak yang tak suka benda-benda ni? Angkat tangan.
Siapa yang tak suka yang saya tunjuk tadi dalam gambar? Sebab tak reti pakai. Okey, Anis tak reti pakai. Okey. Okey, baik. Ada yang tak reti pakai. Okey Baik. Majority kalau kita tanya lah perempuan ya. Paling common pun dia tak akan keluar kalau dia tak pakai bedak. Betul tak? Paling common pun. Muka dia mesti bertepek juga bedak. Saya kalau pergi kelas kan, ya, saya kadang-kadang tengok, kalau terutama kelas pagi lah ya. Saya suka tengok muka pelajar saya. Sebab apa tahu? Dalam hati saya ada masa dia pun nak make up ya. Saya kalau kat PD, Politeknik PD ni salah satu course-nya adalah hospitality pula apa ni? Diploma Kesetiausahaan, secretary kan. Jadi memang diorang ni memang kalau dressing hari-hari tertentu tu kan, dengan blazernya, sweet blazer tu kan, memang nampak lah macam baguslah mereka ni jaga kecantikan sungguh kan. Memang lipstick semua, eyeshadow semua kalah pensyarah kan. So memang wanita dan kecantikan memang tak boleh dipisahkan ya. Kita memang tak nafikan. Macam mana pun wanita dengan kecantikan ni macam orang kata isi dengan kuku kan. Paling kurang pun bedak compact ke, bedak paling malas pun bedak sebut tu lah, bedak telkom tu kan mesti sapu tepek jugalah kat muka kan. Saya percaya mesti punya lah. Okey. Trend di media sosial hari ini banyak mensajikan kita berkaitan dengan bagaimana nak jadi cantik luaran ya. Macam mana nak tips macam mana nak dapatkan owning tudung yang sharp, owning tudung yang tajam ya. Siap ada spray, ada jual spray yang boleh mentajamkan owning tu kan ya. Lagi satu kalau misal kata tudung tu kita dah iron, jaga-jaga kalau tiba-tiba tudung tu orang terduduk ke ni ada staff juga kat sini kan wanita-wanita yang dah iron tudung tiba-tiba suami terduduk dekat tudung tu, apa jadi? Hilang mood, swing mood kita bagi tu kan. Menjerit kita kalau anak kita buat anak kita jatuhkan tudung yang dah kita gosok tu kan. Menjerit kita, mak dah gosok susah-susah tiba-tiba kau jatuhkan. Bab tudung ni jangan main-main ya. Okey. Memang bab kecantikan ni memang tutorial makan tudung dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kurang konten-konten dalam media sosial ni yang mensajikan kita tentang keperluan dan keutamaan wanita dari aspek kecantikan dalaman. Kalau ada tapi yang banyaknya yang mendominasi adalah kecantikan luaran ya. Satu fakta yang dikatakan kalau hari ini kita tanya tentang statistik perkahwinan, kalau kita tanya kenapa kamu bercantik-cantik, bila ditanya ya, ini adalah ada penceritaan dari seorang rakan lah ya yang bekerja di pejabat agama. Dia mengatakan bahawa bila ditanya tentang kepada wanita-wanita yang kadang-kadang datang ke pejabat agama mengadu, kenapa berhias kan? Mereka semua mengatakan kami berhias ni bercantik-cantik ni Ustaz untuk suami. Kami bercantik-cantik ni untuk suami. Tetapi bila dilihat dari segi statistik perceraian hari ini banyak yang pasangan datang nak bercerai, pasangan datang bergaduh, pasangan datang ke mengadu sebagainya ke pejabat agama. Kebanyakannya isteri-isteri yang dibawanya tu semuanya comel-comel, semuanya cun-cun ya. Jadi dia tak sinkronis dengan yang mengatakan tadi wanita berhias kerana untuk suami, tetapi dia tidak sinkronis dengan bila kita tengok punca perceraian hari ini. Bukanlah kecantikan tu yang menjadi punca bukan menjadi orang kata kecantikan tu sebenarnya yang menjadi punca perceraian, tetapi benda-benda yang remeh-temeh. Malah kecantikan tu sebenarnya kadang-kadang itu juga menjadi punca perceraian ya. Jadi kalau kita tengok ni fakta yang sumbernya daripada Berita Harian 14 Disember 2022. Kes pasangan muda yang berkahwin berusia 30 tahun ke bawah bercerai di Malaysia ni untuk semua bangsa menunjukkan angka yang membimbangkan, antaranya berpunca daripada konflik dalam hubungan hingga memecah belahkan institusi perkahwinan. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, pasangan berusia 20 tahun ke bawah yang bercerai ini sekitar 2019. Sekarang dah 2023, mungkin statistik tu meningkat adalah seramai 56,957 pasangan dan mencatatkan penurunan kepada 45,272 pasangan pada tahun 2020. Tetapi masih tinggi penurunan tu tidak orang kata
kata tidak menampakkan penurunan yang besar. Bagi mereka yang berusia 20 hingga 24 tahun bercerai pada 2019, angka yang dicatat mengikut pecahan jantina adalah seramai 2.301 ribu dan itu lelaki, dan perempuan pula 4,613 perempuan. Ini satu fakta yang cukup membimbangkan. Cukup membimbangkan kita lagi apa? Sebab perceraian di usia muda. Di usia muda dan di usia perkahwinan yang singkat, tak sampai setahun, tak sampai 3-4 tahun dah bercerai. Biasanya reason yang akan diberikan adalah jodoh kami tak panjang. Betul lah, soal jodoh ni semua dah ditentukan kan. Tetapi pasti ada sesuatu yang berlaku di situ yang kita patut ambil serius kenapa perkara ini berlaku. Okey, baik. Seterusnya kita take 5 sekejap. Okey, saya nak share satu video pendek. Nak share satu video tentang value seorang wanita. Okey, baik. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Kami tengah cari kereta ni. Kebetulan. Nampak ke yang saya share ni? Nampak tak? Nampak tak? Takut tak nampak. Dengar tak suaranya? Kenapa tak ada suara nampak tak? Video tadi yang saya share, ada tak suara didengar? Halo. Nampak dan dengar. Okey, baik. Sekejap saya share semula. Kat mana tadi? Pakcik ada dua. Dua-dua tak ada orang ambil lagi ni. Yang ni namanya Mira daripada Jepun. Deposit dia dalam 20k macam tu. Nak jaga dia okey lah, tak banyak ragam sangat. Yang ni pula nama dia Alia daripada Jerman. Deposit dia dalam 30k. Yang ni manja sikit tau. Sikit-sikit nak itu, sikit-sikit nak ini. Demand. Dua-dua lawa. Tapi saya rasa saya berkenal dengan orang hitam lah Pakcik. Tak boleh kurang lagi ke? Tak boleh ni nak. Pakcik habis banyak duit nak jaga mereka dua ni. Saya sebenarnya berkenal sangat dengan si Alia ni. Tapi kalau mahal saya tak mampu lah Cik. Cik, kalau saya nak settle sikit boleh tak? Mahal ni. Kau cakap kau tak mampu tadi kan? Tak lah sentuh-sentuh. Tak boleh Pakcik. Kita minta diri dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Sebenarnya Pakcik, kami ni cari kereta Pakcik. Oh, kebetulan. Yang satu je kereta ni. Tapi Pakcik, boleh tak kami nak tengok kereta ni dulu? Tak boleh tu nak. Tapi kalau nak tengok sikit, muka dia boleh. Cantik Pakcik. Tapi nampak macam mahal je. Berapa depositnya ni Pakcik? Kereta ni special sikit. Pakcik pun dah lama jaga dia dengan baik. Hari-hari Pakcik bawa kereta ni pergi masjid nak. Dalam ni pun ada 30 juzuk MPT Al-Quran. Pasal deposit tu, anak tak payahlah pening-pening. Berapa yang anak mampu bagi, Pakcik terima. Yang penting, anak janji. Jaga dia baik-baik. Bawa dia pergi masjid hari-hari. Boleh ke tak? Betul ke ni Pakcik? Dah. Berapa yang anak ada, anak boleh bagi. Tapi? Tak apa, tak ada tapi-tapi. Bagi je lah. Pakcik, ini je yang saya ada Pakcik sekarang ni. Pakcik amanahkan tanggungjawab penjagaan kereta ni pada kamu. Saya terima amanah dan tanggungjawab ni Pakcik. Sah Sah. Beritahu kita orang macam mana? Takkan macam ni je. Nak buat macam mana? Dah bukan jodoh kamu. Dah lah. Jom. Ini mas kahwin untuk awak. Al-Quran daripada Nas Primnya. Ikhlas kerana Allah. Terima kasih awak. So, Jomlah. jom.
Tadi kan ayah suruh pergi masjid. Dah masuk waktu dah ni. Oh. Okey, betul lah tu. Silalah. Al-Quran Walimatul Urus. Dapatkan sekarang di NAS Premier. Ejen diperlukan. Sertai kami dan menang iPhone X. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kita sebagai orang tua ni, bagilah mudah anak kita kahwin. Janganlah minta hantaran tu tinggi sangat. Nanti tak pasal-pasal sampai tua anak kita tak kahwin. Cuma saya nak tanyalah, yang order hitam tu tak boleh kurang lagi ke? Sebenarnya saya dah lama berkenan. Kebetulan saya tengah single ni. Okey, baik. Okey, baik. Ada hati pula pakcik tu ya. Okey, baik. Okey. Daripada video tadi, apa yang kita boleh fahami? Yang ni saya nak spin nama. Nampak tak nama yang saya spin ni? Ada tak nampak? Nampak tak? Sekarang paparan skrin apa? Nama ni kan? Word wall ni kan? Awak nampak tak yang ni? Tak ada suara lah. Saya ni bila bercakap tak ada orang menjawab ni. Nampak puan. Okey. Saya kena tengok chat. Okey, sekejap saya tengok balik. Okey. Okey, Nadia. Nadia ada tak Nadia dalam ni? Okey, Nadia ada pun. Nadia, apa yang kamu pelajari daripada video yang saya share tadi? Daripada video tadi, apa yang kamu dapat belajar? Nadia? Tak ada ni juga ke mic? Nadia boleh ni tak? Boleh cakap? Nadia? Boleh respon? Apa yang kamu faham ataupun apa yang kamu dapat belajar daripada video yang saya share tadi? Ya? Boleh kongsikan? Nadia mungkin ada masalah mic kot. Okey, tak apa, kita resume lagi. Kita spin lagi. Siapa? Okey, Syahira. Ada tak Syahira? Syahira. Ada tak? Ada Syahira? Tak ada? Oh, tak ada juga. Okey. Tak apalah ya. Okeylah, kita concludekanlah ya video tadi. Sebenarnya kalau kita faham ya, kereta tadi analoginya adalah umpama ya seorang wanita, nilai value seorang wanita kan ya. Bapa yang pertama tadi tengoklah berapa K dia letakkan tadi kan, hantaran tu kan. Manakala yang kedua tadi adalah perumpamaan bahawa ya anak yang telah diberikan didikan agama, ada 30 juzuk Al-Quran tadi kan cakap, tapi ayahnya tadi tidak meletakkan rate tertentu, maknanya berdasarkan keikhlasan lelaki tersebutlah. Jadi kat situ kita nampak sebenarnya value wanita itu terletak kepada bukan kecantikan luaran ya, tetapi apa yang ada di dalaman, akhlaknya ya, mileage dia lah, value dia lah, value dari sudut terutama dari segi pegangan agamanya lah ya. Okey, kalau kita faham kat situ lah. Okey, seterusnya kita nak lihat wanita itu perbendaharaan.
Apa maksud perbendaharaan kat sini? Kalau kita tahu kalau jawatan bendahara tu kan, kalau dalam sejarah kita belajar sejarah Kesultanan Melayu Melaka, bendahara tu kedudukan dia besar kan, penting kan. Jadi wanita solehah ini disebut oleh Nabi SAW sebagai perbendaharaan bagi seseorang, di mana ia memberikan sokongan dan pengaruh yang besar kepada perkembangan seseorang. Perkembangan seseorang tu seseorang, sama ada seseorang itu lelaki atau perempuan. Di sebalik perkembangan kehebatan seorang lelaki dan perempuan tu ada seorang wanita yang melahirkannya. Persoalannya kat sini, adakah kita ni perbendaharaan yang kita ada ni sudah hilang, ataupun perbendaharaan yang kita ada ni wujud dan tahu peranannya. Kita nak jadi orang perbendaharaan yang mana? Kita of course lah kita nak jadi perbendaharaan yang wujud dan ada fungsi, ada peranannya. Okay? Kerana apa? Wanita itu sangatlah perbendaharaan itu nilainya sangat tinggi, dia sangat berharga, dan dia memberi sokongan yang sangat kuat kepada perkembangan dan pembinaan diri seseorang. Okey. Baik, seterusnya Okey, ini mungkin slot yang terakhir titipan sedikitlah daripada saya. Kenapa saya berikan kat sini Dear My Sis? Ini sebagai orang kata pujukanlah kepada adik-adik di depan saya ni, pelajar-pelajar Politeknik Politeknik Bangga Datuk. Anda adalah aset kepada ibu bapa, aset kepada keluarga, aset kepada politeknik sendiri, institusi sendiri. Jadi sebagai aset ni kita nak mempersiapkan diri, nak jadikan diri kita berharga, nak jadikan wanita terhebat, nak jadikan kita kata nilai value kita yang tinggi tu, kita kena persiapkan diri. Bukan kita boleh macam tu je, kita kena persiapkan diri. Yang pertama, persiapkanlah diri kita menjadi perbendaharaan yang hebat. So macam mana nak jadi perbendaharaan yang hebat? Macam mana nak jadi wanita yang hebat? Yang pertama sekali, persiapkanlah diri kita dengan ilmu, baik ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah. Terutamanya lah ilmu fardu ain yang membawa kita kepada yang saya sebut awal tadi kan, apa hala tuju kita, apa matlamat hidup kita, ke mana akhirnya kita akan pergi. Ilmu fardu ain inilah yang menjamin kita untuk kita kata menentukan hala tuju kita, mengetahui hala tuju kita, dan sampai kepada hala tuju yang sebenarnya. Ilmu fardu ain ni adalah ilmu yang membawa kita kepada selamat dunia akhirat. Ilmu fardu ain ni adalah apa dia? Semua perihal berkaitan dengan ilmu agama, fiqahnya, syariatnya, Al-Qurannya, hadisnya, tauhidnya, sirahnya. Kita selama mana kita hidup ni, selagi kita hidup ni, kita akan rasa kita tak boleh rasa kita dah cukup. Kita kena rasa kita sentiasa dahagakan ilmu Allah ni, ilmu Allah ni maha luas. Ustazah sampai sekarang pun masih belajar ngaji. Nak ceritanya kita ni, ilmu yang kita ada ni, umpama seperti setitik air di air lautan tu. Kita pernah pergi tengok sungai, laut kan, laut yang terbentang luas tu, yang walaupun kita sudah berada di puncak keilmuan, contohnya kita sudah menggalas segulur ijazah kedoktoran contohnya, hatta tahap itu pun sebenarnya ilmu yang kita ada tu baru seumpama setitik daripada air lautan tu. Apatah lagi kalau kita ni so kita kena ada sentiasa kena ada rasa rendah diri, kena ada rasa kekurangan, kena di situlah kita akan rasa kena tambah ilmu. Kita buat checklist, aku ni dah pandai ke belum serba-serbi fiqahnya, bab haidnya contoh kan. Kalau saya tanya pelajar saya rata-rata, tahu tak berapa hari haid yang paling maksimum? Ada yang tak tahu. Ada yang masih jawab paling maksimum 7 hari lah Ustazah. Paling maksimum adalah banyak juga yang cakap 15 hari 15 malam tu. Lepas tu bila ditanya paling minimum, paling singkat 7 hari Ustazah. 4 hari Ustazah, 8 hari. Itu yang perempuan.
Yang lelaki lagilah, walaupun lelaki wajib kena tahu juga sebab itu adalah ilmu fardu ain yang mana kita nanti lelaki akan menjadi pemimpin keluarga kan. Itu baru bab fiqh satu bab pun belum lagi wudunya, solatnya, puasanya dan sebagainya. Inilah perihal-perihal yang kita patut nak jadi bendara yang hebat. Kita kena persiapkan diri kita ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu kifayah ni termasuklah yang kamu sedang belajar sekarang ni adalah ilmu fardu kifayah. Bukan tak penting ilmu fardu kifayah ni, penting juga ilmu fardu kifayah ni yang membawa kita kepada nak menggapai ilmu fardu ain ni. Kedua-duanya kena seimbang ya. Jangan berat sebelah, jangan hanya pentingkan ilmu dunia je, ilmu fardu kifayah je. Ilmu fardu ain kita kesampingkan, pandang sebelah mata je. Alah apa sangat, tak pandai ngaji pun boleh kerja lagi, boleh jadi pegawai lagi. Jangan rasa macam tu. Kita kena ada rasa satu situasi bimbang kalau kita tidak celik fardu ain, tidak celik ilmu agama. Ini kita kena sedarlah, kita kena cek diri kita sendiri bagaimana keadaan kita dan carilah guru masih belum terlambat. Yang keduanya, persiapkanlah diri dengan ilmu survival. Ilmu survival di sini ilmu survival ni saya nak kata macam mana ilmu survival untuk kita ni survive. Contohnya lah kalau tidak, mungkin tidak keterlaluan untuk saya katakan pelajar-pelajar kita hari ni banyak yang jangan duduk sini. Banyak yang manja. Semua serba-serbi nak disuap. Dia tak survive. Semua kalau tak diketuk, tak dibagi tahu, dia tak tahu nak cari mana. Jadi ini cabaran kita hari ni. Kamu sepatutnya pelajar-pelajar kita hari ni bila berhadapan dengan dunia teknologi yang serba canggih, kamu disajikan dengan AI hari ni kan, robot, kamu berhidup dengan robot kan. ChatGPT lah segala-galanya lah kan. Kamu disajikan dengan kemudahan yang begitu. Orang kata kalau duduk saja pun boleh buat macam-macam kan dengan teknologi. So peluang yang kamu ada tu kamu kena gunakan sebaik mungkin untuk kamu lebih survive, untuk kamu orang kata jadilah orang yang bukan hanya jadi pelajar yang jangan hanya disuap je. Siapa yang hebat ilmu survival ni ilmu survival ni ilmu yang tak dapat dalam bilik kuliah kalau dia ni orang yang proaktif, orang yang berinisiatif, orang yang mempunyai inquiry yang tinggi, pensyarah belum cakap dia dah buat dulu dah, advance. Ini yang sepatutnya. Kemudian seterusnya, bina karakter akhlak yang mahmudah. Bina karakter akhlak, bina karakter yang mempunyai nilai jati diri, etika yang baik. Kalau yang non-Muslim kena ada nilai jati diri yang baik. Agama kamu pun menggalakkan, menyuruh kepada melakukan perkara-perkara yang baik di sisi agama, di sisi nilai-nilai moralnya mesti perkara-perkara yang baik. Jadilah pelajar, anak yang mempunyai akhlak yang sejuk mata memandang. Kalau pensyarah tengok, saya sukalah budak tu, memang kalau dia tak datang dalam kelas kita rasa macam ada yang kurang. Kena jadi pelajar yang macam tu. Akhlaknya, biarlah kita tak berapa nak cerdik sikit tak apa, tapi kita ni kaya dengan akhlak budi pekerti, nilai murni. Okey, kemudian belajar untuk mengurus emosi dengan baik. Kalau hari ni kita tak pandai nak urus emosi, macam mana kita nanti dah nak jadi isteri, nak jadi ibu, nak jadi pemimpin, nak jadi pekerja, kalau cepat sangat koyak kan, baru cakap sikit dah dalam hati ada taman. Kita tak, ni berkait dengan survival jugalah urus emosi dengan baik. Kerana apa? Wanita itu Allah kurniakan kehebatan mengawal emosi dengan baik sebenarnya. Ada kekuatannya di situ. Okey. Seterusnya, pilihlah sahabat yang baik. Ini pun penting untuk menjadi wanita yang hebat, untuk menjadi seseorang yang hebat. Carilah sekeliling kita, surrounding kita, suasana yang membantu kita, sahabat yang baik. Kerana apa? Sekiranya kamu bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, nescaya bau kasturinya akan terkena pada kita. Tetapi sekiranya kamu bersahabat dengan seorang yang tukang besi, nescaya bau tengik besi itu juga akan terpalit pada kita. Jadi pilih, kita nak bau yang tak wangi tu ke atau nak bau wangi. Jadi pilih sahabat yang baik ni penting. Bukanlah bermakna di sini Ustazah suruh abaikan kawan-kawan yang
kurang baik tu maksudnya kita pilih bulu kan, pilih je orang yang baik je kita nak. Maksudnya kalau kita berkawan dengan orang yang kurang baik, maksudnya mungkin nakal lah kan, kita bahasa baiknya kita kata bahasa nakal lah. Biasalah belajar ni kan, anak-anak muda baru nak up kan, nakal-nakal sikit tu biasa. Kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang sedemikian, kita lah yang yang berperanan untuk tarik dia kepada kebaikan. Kalau dia buat salah, jangan biarkan dia, tarik buat kebaikan, ajak pergi surau, ajak pergi masjid, kejut dia solat, jangan kita solat sorang-sorang, tarik dia kepada kebaikan ya. Tapi kalau kita ni sendiri, kita ni memerlukan kepada bagaimana kawan yang bagaimana, kita cari kawan yang baik, kerana di situ kita tempias kebaikan tu akan kita rasai ya. Seperti umpama hadis ini ya. Okey, jadi penting itu jadi carilah kawan-kawan yang membina ke arah kebaikan, yang mengajak kepada kejayaan. Seterusnya jagalah maruah kamu, maruah dirimu. Maruah ni umpama benda yang kita kena simpan rapi, kita kena jaga elok-elok. Mengapa kita kena jaga maruah diri? Sebab maruah diri inilah yang akan membawa kita, yang akan mencerminkan diri kita sebenarnya ya. Bagaimana kita nak jaga maruah diri kita? Maruah diri kita antaranya adalah cara kita berpakaian, cara kita bergaul, cara kita bercakap ya. Cara kita berpakaian, kita kalau orang Islam, kita kena tahu apa pakaian yang dituntut dalam syariat, menjaga aurat dengan sempurna. Saya kira hari ini peraturan pakaian etika politeknik juga sudah jelas ya. Pakai pakaian yang menepati syariat. Menepati syariat di situ kita kena fahamlah batasan aurat kita wanita khususnya kalau di hadapan mahram macam mana. Di hadapan wanita yang sesama wanita muslimah macam mana. Ketika seorang diri macam mana. Di hadapan lelaki ajnabi, lelaki yang bukan yang asing lah, maknanya yang lelaki yang bukan mahram kita kan, macam mana aurat kita. Di hadapan wanita yang non muslim, macam mana aurat kita. Dan bersama suami, macam mana aurat kita. So kalau saya tanya ni, mungkin ada yang tak perasan, tak tahu ya. Contoh yang pertama, aurat kita, batasan aurat kita di hadapan mahram kita. Mahram ni maksudnya contohnya mahram ni maknanya di hadapan orang yang tak boleh kita kahwini ya. Contohnya adik-beradik kita kan. Kemudian di hadapan wanita mukminah, wanita yang sesama Islam ya. Aurat kita dan ketika kita seorang diri pun kita akan ada jaga, kita ada aurat kita ya. Maknanya aurat kita mana? Daripada pusat dan sehingga pusat dan lutut. Maknanya kita kena tutup batasan itulah ya. Manakala kalau aurat kita di hadapan lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram kita, dan juga di hadapan wanita yang bukan muslim ya, adalah aurat kita adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Sepupu sepapat kita, abang ipar duai kita semua tu, kita kena tutup aurat kecuali muka dan tapak tangan yang boleh dipamerkan, yang boleh diperlihatkan. Manakala kalau di hadapan suami, tiada batasan aurat. Itulah orang kata kan, kalau kita ni nak bergewer sangat, janganlah bergewer lah. Sebab apa? Gewer-gewer ni kita sentuh dia, kita dedahkan aurat kat dia, kita dapat dosa. Tapi kalau Islam tidak Islam tu agama yang yang indah ya. Islam mengharamkan zina, mengharamkan pergaulan bebas, tetapi menghalalkan perkahwinan. Kerana apa? Perkahwinan lah bila suami lelaki, seorang wanita dan perempuan tu berkahwin, maka halal bagi mereka. Kalau bersentuh pun tak dosa dah, kalau dah ada hubungan yang sah, malah berpahala pula ya. Jadi kalau kita nak melepasi batasan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ni melalui cara perkahwinan. Itu saja caranya. Cara lain tak ada dah. Kalau selain cara tu haram ya, jangan buat ya. Okey, cara pergaulan. Cara pergaulan lelaki dan perempuan. Islam bukan menyekat pergaulan, boleh ya. Soal ikhtilat ni bukan tak boleh, tetapi ada batas-batasnya dari segi cara kita, penampilan kita hari ini disebabkan oleh tidak menjaga pergaulan inilah yang menjadikan masalah sosial hari ini sangatlah membimbangkan kita, menakutkan kita hari ini ya.
Kita kena rasa kalau hari ni kadang-kadang saya tengok anak muda suka lelaki perempuan yang bukan mahram ni bersentuh, konon-konon nak bergurau kan, berpukul belakang apa, tak rasa apa-apa. Sedangkan benda tu adalah bibit-bibit kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Jangan kita biasakan diri kita dengan perkara-perkara sedemikian. Kita ni kena jadi orang yang macam jangan bagi siapa-siapa sentuh kita, melainkan yang mahram je, mak ayah kita kan. Jangan siapa-siapa bagi sentuh kita sebelum yang sepatutnya boleh sentuh kita. Jagalah maruah kita tu. Kena jaga, kena. Kalau maruah kita dah tercemar, dah terobek, masa tu kita nak menangis air mata darah sekalipun tak berguna. Okay? Cara percakapan. Hari ini kita banyak menggunakan media sosial. Bagaimana etika kita menggunakan media sosial. Walaupun kita tak bercakap secara face to face, secara verbal ya. Cara kita berwhatsapp, cara kita teks, cara kita tulis apa dekat wall media sosial hari ni, dekat FB ke Instagram ke apa sebagainya, semua itu menggambarkan diri kita dan menggambarkan apa yang ada di dalam batiniah kita, di dalam hati kita. So cerminan apa yang kita tampilkan itu adalah cerminan diri kita yang sebenar ya. Jadi jagalah percakapan kita, jangan cakap bahasa yang kasar, jangan cakap perkataan-perkataan yang mencarut ya. Walaupun teks walaupun kita guna teks je ya, kita tak cakap kadang-kadang hari ni anak muda banyak yang terlalu mudah mencakap bodoh, perkataan yang gila lah sis ya. Kadang-kadang saya dengar apa saya rasa macam ya Allah, gayatnya dengar budak-budak muda sekarang cakap kan. Jangan ikut trend-trend yang tak bagus tu. Biarlah kita, bukan suruh kita jadi skema tapi kita cakap dengan lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan lemah lembut melunak-lunakkan, sengaja melunakkan suara kita sebab nak dapatkan perhatian. Itu salah. Itu salah ya. Itu tak bermaruah tu. Ngada-ngada namanya. Bercakap lemah lembut ni maksudnya bercakap bukan dengan tegas tapi tidak kasar, tidak bunyi macam kita cakap secara normal. Kita contoh kalau macam kita cakap dengan kawan-kawan pun dengan bahasa yang baik, sopan ya. Ini kita nak ajak kawan kita makan. Weh, engkau engkau aku tu tak apa lagi. Biasalah budak muda kan. Tapi kadang-kadang kasar bunyinya. Kata macam, woi bodoh, kau dah makan bodoh. Ya Allah, panggil kawan si bodoh ya Allah kan. Gayat, memang gayat ya. Kadang-kadang ada satu lagi trend hari ni suka macam memparasitkan orang. Contohnya kawan-kawan aku tu banyak yang parasit. Kawan-kawan aku tu banyak yang toksik. Perkataan-perkataan tu sekarang dah jadi trend. Senang sangat kita menuduh orang. Bukan menuduh, maksudnya kita label orang toksik, label orang parasit. Baik sangat ke kita ni kan. Jadi walaupun orang itu akhlak perbuatan dia tu teruk, dahsyat, jahat kan, janganlah kita sampai sebut dengan orang kata macam mana pun kita kena jaga maruah adab dan sebagainya. Ini sangat perlu dititik beratkanlah dalam perkara dalam kita nak menjadi seorang pembendaraan yang hebat ataupun menjadi wanita hebat. Nak jadi ibu yang hebat, isteri yang baik bermulanya dari sekarang. Sebenarnya bermula prosesnya tu bukan kita kira ni dah pertengahan, dah middle dah, tapi sebenarnya mak kita semasa mengandungkan kita tu, masa dah berniat nak mengandung tu sebenarnya sudah kena ada niat yang betul. Mak kita pun sudah bina karakter dan kita sekarang ni tiba masanya kita pula yang satu masa nanti kita semua nak kahwin, semua orang nak kahwin kan, kita nanti akan ada anak dan sebagainya. Jadi kita kena bentuk, build diri kita dulu. Kita kena bentuk dulu diri kita macam mana ya, barulah sebenarnya proses itu akan berterusan ya. Kita akan pembentukan anak yang soleh itu dimulai dengan cara pemilihan jodoh dan sebagainya. Semua tu memberi pengaruh, memberi berkaitan antara satu sama lain. Bukan kita kata nak dapat anak soleha, nak dapat anak soleh, tunggulah nanti dah adalah raya anak baru kita bentuk. Bukan. Pembentukannya bermula daripada sekarang ya. Jadi kita kena jadi dulu. Dari diri kita ni kena bina karakter dulu. Jadilah seperti wanita-wanita ummahatul mukminin ya. Bagaimana kita disajikan dengan contoh-contoh teladan ya.
Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Asia, isteri Firaun, walaupun dia diuji oleh Allah Taala, bersuamikan seperti Firaun tu kan, yang mengaku Tuhan, tetapi bagaimana ketaatan Asia itu cukup memberi kita satu teladan yang cukup besar. Okey, apa lagi? Siti Hajar, kehebatan Maryam, bagaimana keadaan Maryam membesarkan anak. Sebab itulah disebutnya tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Apa pepatah kan? Tangan yang menghayung buayan mampu menggegarkan dunia, menggoncang dunia. Umpama itulah lebih kurang. Jadi itulah kehebatan wanita, kekuatan wanita. Jadi bertuah kita menjadi wanita dan jangan kita rasa bertuah aja, tapi buktikan bagaimana kehebatan wanita itu mampu untuk menggoncang dunia. Sebab apa yang disebutkan tadi, wanita itu adalah perbendaharaan, yang mana wanita itu berperanan memberi sokongan yang besar dalam pembentukan diri seseorang. Okey, dan akhirnya saya simpulkan pengisian kita pada pagi ini dengan satu firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang bermaksud, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh itu, formula yang Allah bagi pada kita, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang benar. Di sini adalah, kalau kita tengok akhir ayat ini Allah kata hendaklah kamu bertakwa. Maknanya Allah bagi dah satu jalan cara macam mana kita kalau tak nak, kalau kita bimbang, tinggalkan zuriat keturunan yang lemah. Macam mana nak atasi masalah itu? Kembalilah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sebab bila kita bertakwa kepada Allah, sifat takwa itu akan menjadikan diri kita balik kepada agama, mengamalkan agama dalam kehidupan, dan kita akan pastikan orang-orang di belakang kita, orang-orang yang bersama kita, yang berada di bawah amanah kita, anak-anak kita, anak isteri kita, keluarga kita juga, kita akan bawa kepada jalan takwa kepada Allah. Kita tak akan cicirkan, kita tak akan tinggalkan. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang kan. Kita nak masuk syurga beramai-ramai, bersatu keluarga. Kita nak masuk syurga, anak-anak kita nak masuk syurga. Kamu pun nak masuk syurga, mak ayah nak masuk syurga, semua dah nak masuk syurga kan. Tak kisah dari pintu syurga yang mana, tetapi semua kita nak masuk syurga. Jadi disebabkan itulah Allah bagi satu penyelesaian, bertakwalah kepada Allah. Jadi kesimpulannya di sini beruntunglah menjadi wanita dan persiapkan diri untuk menjadi wanita yang hebat, bukan sekadar hebat di dunia tetapi juga hebat di akhirat. Saya kira itu sajalah pengisian saya pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, mungkin ada yang tak sampai maksud ke apa saya mohon maaf kepada pihak penganjur dan apa yang baik itu ambillah sebagai manfaat, yang kurang baik itu ataupun ada kekhilafan di mana-mana, jadikan ini sempadan, dan saya mohon maaf mungkin ada persiapan saya yang kurang ataupun sebagainya. Saya doakan adik-adik Politeknik Pakan Datuk ini menjadi muslimah, menjadi wanita hebat, menjadi wanita yang bukan sekadar hebat di dunia tetapi juga hebat di akhirat, mudah-mudahan, insya-Allah, amin. Berjaya dalam pelajaran dan berjaya dalam lapangan kerjaya masing-masing, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Saya serahkan balik pada MC ya. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurhayati binti Basir di atas pengisian ilmu itu tadi. Jika sudah mengucapkan pertanyaan, silakan kemukakan soalan.
Ada soalan ke nak tanya? Tak ada kot, semua hebat-hebat dah ni faham. Para hadirin diminta untuk buka kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Dengan itu, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan oleh semua pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan majlis pada kali ini. Dan kami ingin mohon kemaafan di atas sebarang kecurangan sepanjang majlis ini diadakan. Sekian sahaja dari saya, Nurul Atika binti Muhammad Saleh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.